الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan Ustaz Pengerusi, khususnya yang menjadi cahaya mata kita, Fadil Waliduna Habib Abdurrahman Al-Qadri hafizahullah, juga bersama seluruh para habaib, para zuriatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada, yang menjadi cahaya mata kita, bahkan asbab barakah, asbab kabulnya majlis kita malam ni, para asatizah, para anak-anak santri, tuan-tuan haji, muslimin muslimat milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan. Pertamanya saya ucap tahniah pada tuan rumah, antaranya Tuan Izhar kita daripada Balairung Bintang Catering, seterusnya Madrasah Darul Tauhid, kerana menganjurkan majlis yang begitu gilang gemilang ni. Tuan-tuan, antara yang tuan-tuan, perkara yang saya nak tuan-tuan tengok keliling kita ni, yang disebut oleh pengerusi tadi, replika Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sebenarnya nak bagi kita rasa orang bila rindu tuan-tuan, ini merupakan modal untuk kita suburkan kerinduan. Kita ini mengaku kita cintakan Nabi, kita rindukan Nabi, ini modal tuan-tuan. Tak suka-suka ada orang nak buat replika. Ini orang cuba-cuba nak buat replika Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita rasakan kerinduan ini. Moga-moga Allah tambah rindu lagi dalam hati kita. Moga-moga Allah tambah cinta lagi dalam hati kita. Ini bukan majlis kecil. Bila orang kaitkan majlis dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan majlis kecil, bahkan majlis yang besar, majlis kerinduan. Berapa ramai orang bertukus lumus tuan-tuan, semata-mata nak capai hajat, supaya kita yang datang malam ni rasa rindu, tambah rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat dengan Nabi, mereka ni lebih dalam kehidupan mereka ni, kerinduan ni tiap-tiap hari. Bahkan kerinduan mereka disampai tahap memudaratkan diri. Rindu sahabat ni nak banding dengan kita ni, ya Allah, sekali-sekala berderai mata, sekali-sekala. Tuan-tuan, harap-harap malam ni berjayalah keluar air mata kita dengan pandangan kita kepada replika masjid ni. Para sahabat rindu dia sampai cederakan diri. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala, selepas kewafatan Nabi, isteri dia Sayyidatina Asma binti Umais, apa dia kata? Dia kata, tak ada satu malam aku cek tilam Sayyidina Abu Bakar, aku cek bantal Abu Bakar, melainkan paginya keadaan badan, keadaan tilam dan bantal tu basah kuyup disebabkan air mata Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tengah malam pasti akan bangun, dia duduk, dia angkat kaki dia, lutut dia akan duduk dan letakkan kepala dia di celah dua lututnya. Apa dia kata? Wa syauqa ila Rasulillah, rindunya Rasulullah. Wa syauqa ila Rasulillah, rindunya Rasulullah. Sepanjang malam menangis Abu Bakar.
Sehingga ketika saat kewafatan Sayyidina Abu Bakar, sahabat bau hangus. Ketika wafat Sayyidina Abu Bakar, sahabat bau hangus dalam, sehingga dikatakan apa? Terbakar hati Sayyidina Abu Bakar setiap malam disebabkan kerinduan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sahabat, rindu dia tu. Rindu dia tak boleh kontrol diri dia, tak boleh. Ketika perjanjian Hudaibiyah, di antara isi perjanjian, mungkin tuan-tuan dah selalu dengar cerita perjanjian Hudaibiyah. Di antara isi perjanjian yang orang kafir minta, kepada Rasulullah, kalau ni di antara isi perjanjian, kalau ada orang Mekah yang masuk Islam kemudian pergi ke Madinah, pulangkan balik. Tak boleh dia lari ke Madinah kemudian tinggal kat Madinah, tak boleh. Wajib Rasulullah kena hantar dia balik ke Mekah. Itu syarat. Tuan-tuan, lepas perjanjian Hudaibiyah, di antara orang yang kemudiannya lari hijrah ke Madinah siapa? Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu taala. Abu Jandal ni tuan-tuan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lambat hijrah. Dan ketika dia sampai ke Madinah, Nabi bila tengok dia, Nabi sedih. Sebab apa? Sebab Nabi dah sign perjanjian. Datang pula orang Quraisy, datang kata, ya Muhammad, ini orang kami, biar kami bawa balik. Nabi terpaksa lepaskan dia. Dalam perjalanan ni Abu Jandal cari akal. Dia kata tak jadi ni. Kalau dia balik ke Mekah, ni saya orang Mekah akan seksa dia. Apa dia buat tuan-tuan? Tengah-tengah perjalanan ni, tengah rehat, dia pun buat tengok orang Quraisy. Dia kata, cantik pedang kau. Beli mana ni? Orang tu pun memang pedang memang. Oh, dia ambil pedang tu, dia sap kepala dua-dua orang Quraisy yang bawa dia. Abu Jandal lari. Dia tak boleh lari ke Madinah. Dia lari di bahagian barat Madinah, tepi laut. Mula-mula orang yang Mekah bila dengar kata ada geng Abu Jandal kat situ, kalau lari ke Madinah pun tak guna, kena patah balik, semua lari ikut Abu Jandal. Sehingga dalam riwayat sampai 300 orang. 300 orang yang lari ikut Abu Jandal. Apa kerja dia? Kerja dia, mereka akan tahan kabilah. Kalau ada kabilah orang Quraisy yang pergi berniaga ke Syam, dia tahan. Dia tahan, dia rompak. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Jandal ni kata sahabat Nabi, kerinduan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak dapat pergi ke Madinah. Dia tak dapat tinggal di Madinah bersama Rasulullah. Sayyidina Abu Jandal sampai sakit tuan. Sampai sakit. Sehinggalah orang Quraisy ni dia tak tahan. Tiap-tiap lalu kena rompak. Apa dia buat? Akhirnya dia pergi kepada Nabi SAW. Orang Quraisy bawa perjanjian. Dia kata, ya Muhammad, kalaulah orang Mekah masuk Islam, dia lari ke Madinah, biarkanlah. Dia kata tak jadi. Dia kata ni geng Abu Jandal 300 orang ni, bagilah masuk Madinah. Kacau kami ni. Dah jadi perompak, kacau kami. Wahai Muhammad, panggillah dia orang masuk Madinah. Syarat yang kita buat ni cancelkan syarat ni. Tuan-tuan, Nabi punya gembira. Nabi punya seronok. Nabi punya gembira, punya seronok. Nabi tulis surat. Hantar kepada Abu Jandal. Dan golongan yang bersama dengan Abu Jandal. Dia kata, wahai Abu Jandal, Nabi kata, baliklah ke Madinah. Syarat ni dah cancel dah. Kamu semua boleh pulang, boleh balik ke Madinah. Surat ni sampai di tangan Sayyidina Abu Jandal ketika Abu Jandal sedang nazak. Sakit, rindu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat ni sampai ke tangan Abu Jandal ketika Abu Jandal betul-betul sakit, nazak.
Dan di saat akhir dia baca surat Nabi, dia dah tak mampu buat apa dah, melainkan dia kata apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi SAW di Madinah dikhabarkan oleh Sayyidina Jibril. Ketika Nabi di Madinah, Nabi kata waalaikumsalam ya Rasulullah. Nabi jawab salam. Kesakitan disebabkan rindu bukan Nabi SAW. Ini sahabat. Siapa lagi? Satu orang sahabat, kalau tuan-tuan bisa dengar. Satu orang sahabat remaja. Dalam riwayat umur dalam 14-15 tahun. Nama dia Sayyidina Sa'labah bin Abdul Rahman. Sa'labah bin Abdul Rahman ni satu orang yang Allah kurniakan dalam hati dia rindukan Nabi. Dia punya tahap rindu macam mana tuan-tuan? Dia duduk di masjid Nabi. Dia ada rumah di Madinah. Dia tak balik rumah. Kerja dia setiap hari tidur kat masjid Nabi. Dia tidur macam mana? Dia ambil satu posisi, satu tempat yang betul-betul direct boleh tengok pintu rumah Nabi SAW, kan? Di sebelah masjid Nabi ni, rumah Nabi ni, dia ada rumah Aisyah. Sebelah tu rumah Sayyidina Hafsah. Sebelah tu rumah begitu, dipanggil hujurat, rumah-rumah Ummul Mukminin. Ada pintu-pintu dia. Sayyidina Sa'labah ni dia akan tidur menghadap pintu mana Nabi akan keluar. Dia nak mata dia last tengok Nabi masuk. Nabi masuk pintu last, okey dah. Dia akan tidur kat situ. Dia nak pandang nanti Nabi tengok keluar. Kesukaan dia ialah pandang wajah Nabi. Sehingga di antara sifat Sa'labah ni dikenali orang Madinah. Sa'labah bin Abdul Rahman ni dia punya jalan laju. Jalan dia laju. Dia di antara khadim Nabi. Nabi banyak suruh dia. Kalau Nabi suruh dia buat kerja, dia akan jalan laju. Orang tanya dia, Sa'labah, buat apa kau jalan laju? Kan? Kerja ni selesai juga. Dia kata, aku nak cepat balik tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pisah sekejap, rindu kan Nabi. Satu hari ni tuan-tuan, Sayyidina Sa'labah ni, Nabi suruh dia buat satu tugas, satu kerja. Dalam perjalanan tuan-tuan, dia lalu di satu lorong-lorong di pinggir Madinah ni. Rumah-rumah di pinggir Madinah ketika itu. Allah jadikan satu peristiwa angin kuat. Ketika angin kuat terbuka pintu-pintu rumah-rumah yang di pinggir Madinah. Salah satu pintu tadi terbuka. Dan kemudian pintu tadi terbuka. Dalam tadi itu ada kamar mandi. Ada bilik air. Ada orang perempuan. Terselak pula langsir yang tutup kamar air tadi, bilik air. Tuan-tuan, ketika lalu Sayyidina Sa'labah, dia terpandang aurat orang yang dalam rumah tadi, orang perempuan. Bila dia terpandang, dia istighfar. Dia kata apa? Dia kata, ya Allah, jahatnya, zalimnya Sa'labah. Apa dia? Aku tengok perkara yang haram ketika aku disuruh oleh Nabi SAW. Kata Sayyidina Sa'labah, dia kata, musnahlah aku. Dia kata, pasti akan turun wahyu cerita kat Nabi pasal aku. Dia kata, malunya aku nak pandang muka Nabi. Sa'labah hilang terus. Nabi kemudian lepas waktu semayang tengok mana Sa'labah, tak ada. Waktu semayang berikut tak ada. Besok tak ada. Nabi mula tanya, mana Sa'labah? Sahabat kata, tak tahu ya Rasul. Tunggu, hari berikutnya tak ada. Mana Sa'labah? Akhirnya Nabi kata apa? Wahai Umar. Nabi perintah dua orang, Sayyidina Umar, Sayyidina Salman, pergi cari Sa'labah. 3 hari Sa'labah hilang. Tuan-tuan, Sayyidina Sa'labah, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman pergi cari kat rumah dulu. Mak Sa'labah kata, tiada, aku pun tak nampak Sa'labah 3 hari. Nah, Sayyidina Umar pun keluar mencari satu tempat, mencari satu tempat. Akhirnya sampai di luar daripada Madinah, nampak satu tempat ada orang bela kambing, banyak kambing. Sayyidina Umar tanya penggembala tu, ada nampak tak orang rupa dia begini, tinggi-tinggi, mukanya senyum. Sa'labah ni perangai suka senyum, jalan dia laju.
Orang tadi kata aku tak nampak, melainkan ada satu orang jalan dia laju, tetapi dia menangis. Dah 3 hari dah dia duduk atas gunung ni, tapi nanti petang dia akan turun, aku akan bagi dia susu. Sayyidina Umar sembunyi belakang, dekat belakang batu, tunggu. Petang betul nampak Sayyidina Sa'labah turun. Ketika itulah Sayyidina Umar kata, ya Sa'labah. Bila Sa'labah tengok yang datang tu Umar dengan Salman, terkejut dia. Sahabat besar ni. Dia kata, ada apa wahai Umar? Kata, Rasulullah panggil kau. Dia kata, wahai Umar, adakah telah turun wahyu pasal aku? Umar kata, tak ada apa wahyu. Dia kata, Umar, aku malu nak jumpa Rasulullah. Aku malu dalam keadaan dosa aku. Cakap-cakap terjerupuk jatuh. Umar pegang badan dia panas. Panas badan dia, demam panas. Umar angkat dia, bawa balik dia kat rumah. Umar pergi jumpa Nabi SAW. Jumpa Nabi SAW, Umar bagi tahu, ya Rasulullah, ini keadaan Sa'labah, sakit uzur. Nabi terus pergi rumah Sa'labah. Tuan-tuan, yang sakit ni sebab apa? 3 hari rindukan Nabi SAW. Nabi bila datang, Nabi duduk, Nabi angkat kepala Sa'labah, letak atas kepala Nabi. Sa'labah kata, ya Rasulullah, jangan, kepala aku tak layak di atas perah suci kau. Dia turunkan balik. Nabi angkat balik, jangan Rasulullah, kepala aku tak layak di atas perah kau. Dia turunkan balik, Nabi angkat 3 kali. Sehingga Nabi kata, kenapa wahai Sa'labah? Dia pun cerita. Satu hari aku begini, aku tengok begini. Nabi kata, apa yang kau nak wahai Sa'labah? Kata, aku nak 2 sahaja. Yang pertama, Allah ampunkan aku. Yang kedua, kau redha aku ya Rasulullah. Nabi kata, Allah ampunkan kau dan aku redha dengan kau. Tak lama Sa'labah pun meninggal di atas ribu Nabi SAW. Tuan-tuan, ni sahabat punya rindu. Rindu mereka pada Nabi mencederakan diri mereka. Dahsyat. Rindu yang bersangatan. Kita ni tuan-tuan, kita ni hari ni nak belajar rindukan Nabi. Sebab Nabi terlalu rindukan kita. Zalim, tak patut, tak padan. Kalau kita jadi umat akhir zaman ni tak reti nak rindukan Nabi. Hari ni miskin, kesian. Ada orang dengar qasidah marah. Dia dengar orang menggendang, dia tak suka. Dia jadi benci, bukan jadi rindu. Kita dengar qasidah patut jadi rindu, jadi seronok, jadi teringat Nabi. Oh, dia tak. Dia dengar qasidah, dia jadi menyeluat, jadi menyampah. Wa'azubillah. Moga Allah jauhkan kita, zuriat kita daripada golongan ni. Sepatutnya bertambah rindu. Sebab Nabi rindukan kita. Nabi pernah duduk, Nabi kata apa? Inni mushtaqun bi ikhwani. Sesungguhnya aku rindu sangat pada saudara-saudaraku. Sahabat kata, nahnu ikhwani ya Rasulullah. Nahnu ikhwanak. Kamilah saudara kau. Nabi kata, tak. Kamu semua ashab. Kamu semua adalah sahabat-sahabat aku. Ashabi. Jadi siapa orang yang kau rindu? Siapa yang kau panggil ikhwan? Apa kata Nabi? Kan? Orang yang mana lam yaraun, tak pernah tengok aku, wa aman Nabi, tapi beriman dengan aku. Kita lah tuan-tuan. Nabi rindu sangat-sangat. Bukan setakat Nabi rindu, bahkan Nabi bagi perhatian khusus. Nabi punya fikir atas kita ni khusus. Susah, penat, lelah Nabi bagi untuk kita khusus. Kalau kita pernah dengar cerita, Nabi pernah dapat kambing tuan-tuan. Nabi dapat kambing di hadapan rumah Aisyah. Apa Nabi buat? Nabi sembelih, Nabi terus lapar. Nabi sembelih, Nabi lapar. Nabi bagi, kemudian Nabi panggil asnaf. Nabi bagi, antaranya apa, saudara mara Sayyidatina Khadijah dulu. Nabi bagi, yang susah, fuqara, Nabi bagi. Dah habis bagi, Aisyah jemuk kepala. Apa kata Aisyah? Dia kata, ya Rasulullah, kalau ada sikit lah sikit.
sikit untuk kita buka puasa hari ni, kan? Kau simpanlah sikit. Nabi kata apa? Kau lambat, wahai Aisyah. Kau lambat. Aku dah bagi semua. Tuan-tuan ni. Nabi kata wanita yang paling aku cintai Aisyah. Pun Nabi tak fikir pukul Aisyah. Nabi tak fikir. Fatimah radhiyallahu anha, oh anak yang paling Nabi sayang. Berapa banyak kisah yang kita dengar. Fatimah lapar. Fatimah punya lapar. Oh. Tak payah cerita lah tuan-tuan. Ali pernah balik rumah, kuning muka Fatimah. Lapar. 3 hari tak makan. Ali tanya, Ali kata sakit ke? Fatimah diam. Tanya-tanya baru Fatimah jawab. Aku lapar Ali, 3 hari tak makan. Ali kata kenapa kau tak bagi tahu aku? Ali baru balik perang. Fatimah kata ayah aku pesan. Dulu waktu kahwin ayah aku pesan, benda yang Ali bagi ambil. Yang Ali tak bagi diam. Jangan minta. Lapar. Hasan dan Husain cucu Nabi lapar. Ini kita selalu dengar. Okay. Nabi pernah kisah. Nabi peduli tuan-tuan. Sayyidatina Fatimah, dia pernah ada satu kalung. Sayyidatina Khadijah ni tuan-tuan, dia habis semua harta dia habis. Untuk Nabi SAW dia habis. Tapi dia pernah hadiahkan kalung ke anak bongsu dia, Fatimah. Dia pernah hadiahkan kalung. Tuan-tuan, dalam satu peperangan, Nabi tiap-tiap kali perang, sahabat iklan, siapa nak tabaruk, siapa nak infak. Satu masa ketika infak ni, Nabi cek salah satu tu, kalung Sayyidatina Khadijah. Nabi tengok, Nabi nangis. Sebab Nabi tahu, inilah satu-satu. Ada 2 kalung, satu kat Sayyidina Zainab, anak Nabi, satu kat Fatimah. Nabi tahu, ini last. Yang lain semua, Khadijah dah bagilah habis dah. Semua untuk agama. Yang ni dekat Fatimah pun, Fatimah tabaruk untuk perang. Fatimah tak ada kalung, tapi Sayyidatina Fatimah ni tuan-tuan, dia antara perangai dia. Dia reti cari duit sendiri, dia menjahit, dia jual. Dia kumpul duit. Sebahagian dia buat makan. Kalau Ali tak mampu, dia keluarkan. Kan? Tapi dia menjahit. Tuan-tuan, duit tu sikit-sikit Sayyidatina Fatimah simpan. Dan akhirnya Fatimah beli kalung. Sayyidatina Fatimah beli kalung. Macam perempuan lain. Perempuan Arab ketika itu biasa. Barang kemas ni banyak. Gelangnya, gelang kakinya. Oh ni adat. Memang adat orang Arab pakai barang kemas banyak. Fatimah tak ada. Surat benang tak ada ni. Surat emas tak ada. Dia beli kalung tu. Seperti biasa ketika Nabi SAW datang. Nabi masuk rumah. Fatimah tengah pakai kalung baru. Baru beli. Nabi masuk dalam rumah. Nabi terperasan di leher Fatimah ada kalung emas baru. Nabi tahu ni Fatimah. Terus Nabi bangun, Nabi keluar. Fatimah bila tengok ayah dia Nabi SAW kelakuan begitu, ni anak Nabi ni cerdik. Dia tahu ayah dia tak suka. Dia tahu ayah dia tak suka. Fatimah dengan cepat dia keluar, dia pergi pasar, dia jual balik. Dia jual, dan duit tadi tu dia beli hamba yang tengah dijual ni. Dia beli satu orang budak hamba, kemudian dia kata aku bebaskan kau. Selesai, dia cepat-cepat lari ke rumah Nabi SAW. Bila sampai je rumah Nabi SAW, Fatimah pun kata, wahai ya abati, wahai ayahku, aku dah jual dah, emas tadi aku dah jual dah. Aku dah jual dan aku beli hamba dan aku dah bebaskan hamba tadi. Tak ada dah emas ni, tak ada kan, maafkan aku. Nabi bila tengok puteri dia, Nabi terus peluk Fatimah. Nabi kata apa? Nabi kata humul lahum walana fil akhirah. Nabi kata harta ni, dunia ni untuk mereka, untuk orang lain. Tapi untuk kita ni, untuk keluarga Rasulullah, Nabi kata ke akhirat. Tuan-tuan, ni akhlak Nabi. Ini pelayanan Nabi untuk orang keluarga Nabi yang Nabi sayang. Tapi dalam keadaan begitu, yang Nabi lebih lagi bagi perhatian kita. Yang Nabi risaukan kita.
Sehingga dalam satu hadis kata Nabi, laula syuqqa ala ummati, kalaulah tak susahkan umat aku, la amartahu bisiwa fi kulli solat, pasti aku akan perintahkan umat aku untuk siwak setiap kali solat. Tapi Nabi kata apa? Nabi suka siwak, Nabi suka tengok kita ni tiap kali sembahyang siwak. Tapi Nabi takut menyusahkan kita, kita yang perut kenyang ni, kita yang berkipas berekor ni, tapi Nabi takut susah, Nabi takut susah. Sedangkan Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain, Nabi tak pernah fikir pun perut dia lapar. Nabi tak pernah risau pun. Nabi tak pernah fikir pun besok cucu aku nak makan apa. Nabi tak fikir. Tuan-tuan, dahsyat perhatian cinta Nabi kat kita. Satu kezaliman. Hari ni bila ada umat cakap majlis maulid, majlis berqasidah, majlis gendang ni bid'ah, mengarut, la haula wala quwwata illa billah. Moga Allah bagi hidayah kepada orang. Tuan-tuan, moga-moga malam ni Allah Subhanahu wa taala cahayakan hati kita. Allah tambah rindu, Allah tambah cinta. Tuan-tuan, mahal hari ni kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok ni replika masjid, ingat saya ucap tahniah lah tuan rumah boleh buat macam ni. Kan? Ini satu perkara yang mahal. Masjid Nabi dibina dengan juhud. Nah, masjid Nabi dibina dengan himmah. Masjid Nabi dibina dengan mahabbah. Nabi ketika sampai di Madinah, Nabi tak rehat. Nabi cari dulu tanah. Dan tanah tu Nabi beli dengan hutang. Milik dua orang anak yatim. Nabi beli hutang. Osman, Sayyidina Osman nak bayar. Osman bin Affan kata, Rasulullah aku bayar. Nabi kata, saya duit aku hutang tu. Kemudian Nabi yang mula-mula angkat batu. Nabi yang mula-mula bersihkan tanah. Sahabat pun datang ikut buat. Hari yang mula sampai, tuan-tuan tahu, perjalanan yang jauh daripada Mekah, dengan laparnya, dengan hausnya, Nabi tak cari tempat makan, Nabi tak cari tempat rehat. Nabi buat masjid ni dulu. Sebab Nabi fikir kita ni, nak bagi tahu kat kita ni, penting ni. Betapa pentingnya rumah Allah, betapa pentingnya pembinaan agama Allah. Nabi buat masjid dulu. Orang Madinah ni dah ready daripada awal rumah. Tiap-tiap orang dah ready rumah dah nak bagi Nabi duduk. Tiap-tiap orang dah ada tempat dah. Ada orang ada dua rumah, satu rumah untuk Nabi. Semua dah siap. Jadi bila habis pembinaan masjid, dah petang, Nabi nak pergi rehat. Orang Madinah tawar, yang kaya-kaya, Abdullah bin Ubay bin Salul datang. Dia pemimpin ketika itu. Dia kata, Muhammad duduk rumah aku. Satu orang kaya, sahabat kalangan Ansar, duduk rumah aku. Oh, semua berebut. Tapi apa kata Nabi? Nabi kata apa? Ni unta aku. Kat mana unta aku berhenti, kat situ aku akan tinggal. Okay. Tiap-tiap orang dia akan ikut barang dia. Maksudnya unta aku bawa barang aku, kat situ aku akan berhenti. Apa Nabi nak bagi tahu saya, tuan-tuan? Untuk agama, kepala otak Nabi fikir. Untuk agama, kederat Nabi guna. Tapi untuk rehat, untuk makan, untuk minum, untuk tenang badan, Nabi kata apa? Biar binatang je fikir. Biar otak binatang je fikir nak rehat ni. Biar otak binatang je fikir. Tapi untuk agama, Nabi gunakan otak dia fikir. Nabi guna kederat dia. Duit ringgit dia, walau hutang, Nabi hutang. Ini agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukti. Replika inilah bukti dia. Ya. Masjid diasaskan dengan himmah, bahkan mahabbah untuk kita hari ini. Supaya Nabi nak bagi tahu umat dia yang didepankan ialah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada kehendak kita belakang. Kita ada keinginan kita belakang. Kehendak Allah, kehendak Rasul kita letak depan. Moga-moga malam ini Allah cahayakan hati kita. Allah berikan dalam hati kita jazbah. Allah gunakan saki baki umur kita untuk agama Allah. Seluruh kederat kita, seluruh harta kita, seluruh masa kita, Allah gunakan untuk agama Allah. Hingga hari akhir kita Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mati kita husnul khatimah. Mati kita husnul khatimah. Mati kita husnul khatimah. Hari mati kita hari raya kita. Hari mati kita hari raya kita. Hari Allah himpunkan kita dengan arwah para salihun. Hari mana Allah himpunkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah terima majlis malam ini. Orang yang datang yang sakit Allah sembuhkan. Orang yang datang rezeki sempit Allah luaskan. Orang yang datang dengan dalam keadaan berhajat Allah kabulkan seluruh hajat-hajat kita.
Allah satukan hati-hati orang yang bergaduh. Allah satukan hati-hati dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan niat tuan rumah kita malam ni, Balairung Bintang Catering Madrasah Darut Tauhid, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan niat-niat mereka. Allah terima hajat-hajat mereka dan Allah kabulkan majlis malam ni, Allah ganjarkan kepada mereka insya-Allah. Dan orang yang hadir pada malam ini wa ala haziniyah, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya yang bercakap malam ni tadi, Habib Abdul Rahman suruh jaga-jaga yang cakap panjang kan, tapi minta berkat saya cakap ini, Allah sembuhkan saya, sihatkan saya insya-Allah. Dan saya mohon maaf terpanjang bercakap di hadapan para habaib. Yang baik pada Allah, kasar tu datang pada akhlak buruk saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf.